Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati seluruh para hadirin yang hadir di masjid ini pada malam ini. Hari ini suara ada batuk sikit. Macam mana pun insyaAllah kita akan sampaikan kuliah pada malam ini khusus tentang kelebihan sembahyang sunat, ya. Kelebihan sembahyang sunat rawatib. Tajuk kuliah malam ini adalah kelebihan sembahyang sunat rawatib dan apa itu sembahyang sunat rawatib. Sebelum itu, sebagai mukadimah, para hadirin yang sekalian, yang sebenarnya kita ini sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita minta sangat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ini dijauhkan dari api neraka. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita minta supaya kita ini dijauhkan daripada azab api neraka. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun sentiasa berdoa kepada Allah memohon perlindungan daripada azab api neraka dan risau tentang bagaimana keadaan umat di akhir zaman supaya terhindar daripada masuk ke dalam lubang-lubang api neraka yang amat dahsyat, ya, yang amat dahsyat itu. Diriwayatkan dalam satu hadis ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabatnya, ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat, tiba-tiba terdengar dentuman yang sangat kuat. Dan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, kamu tahukah itu bunyi apa?" Maka kata para sahabat, "Ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya bunyi dentuman yang begitu kuat yang kamu dengar itu adalah bunyi sebiji batu yang dilemparkan oleh malaikat ke dalam jurang api neraka. 70 tahun selepas itu baru sampai ke dalam jurang api neraka. Dalamnya neraka itu, tuan-tuan, dilontarkan batu, ya, sebiji batu, 70 tahun baru sampai ke dasarnya, dalamnya api neraka itu, ya, jurang api neraka itu. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, ada satu amalan malam ini yang kita nak ceritakan ni. Sebab kita semua, tidak ada pun seorang kita yang ingin untuk masuk ke dalam neraka, tidak ada. Bahkan kalau boleh kita tidak mau masuk, ya. Jadi malam ini kita ceritakan amalan-amalan yang menjadi pendinding kita supaya kita tidak termasuk ke dalam neraka. Malam ini kita akan ceritakan satu amalan yang mana amalan ini menjadi pendinding diri kita daripada masuk ke dalam jurang api neraka malam ini. Seperti mana tajuk yang saya katakan tadi, ya, seperti mana tajuk yang saya katakan tadi, yaitu tentang sembahyang sunat rawatib
kelebihan sembahyang sunat rawatib dan apa itu sembahyang sunat rawatib. Ya, kita bacakan. Sembahyang sunat rawatib ialah sembahyang sunat yang dikerjakan mengeringi sebelum dan sesudah sembahyang fardu yang 5. Itu makna arti rawatib. Itu makna sembahyang sunat rawatib, yaitu sembahyang sunat yang mengeringi sembahyang yang fardu yang 5 waktu itu sebelum dan selepas. Dikatakan sembahyang sunat qabliyah adalah sembahyang sunat sebelum, dan sembahyang sunat ba'diyah adalah sembahyang sunat selepas. Ba'diyah selepas, qabliyah sebelum. Ya. Malam ini saya nak ceritakan satu sahaja. Kalau sempat masih ada masa kita akan ceritakan sembahyang sunat ba'diyah dan qabliyah yang lain. Tapi pada malam ini saya nak bacakan hadis tentang satu sembahyang yang mungkin kita terlupa ataupun mungkin kita ingat tapi kita agak rasa macam malas untuk melakukannya, ya. Saya bacakan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat At-Tirmizi. An Ummu Habibah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala arba'ah raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'daha harramahu Allah 'alan nar. Ya, kita ulang lagi. Kata Nabi, an Ummu Habibah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala arba'a raka'atin qabla zuhri wa arba'a ba'daha haramallahu 'alan nar. Rawahu Tirmizi. Maksudnya dari Ummi Habibah, ya, dari Ummi ataupun Ummu Habibah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memelihara, yakni mengerjakan sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Subhanallah. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Barang siapa, kata Nabi, barang siapa memelihara, yakni mengerjakan sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan api neraka baginya. Subhanallah. Ini adalah satu amalan, tuan-tuan, amalan sebagai pendinding diri kita daripada masuk ke dalam api neraka. Ini amalan sebagai pendinding diri kita supaya terhindar daripada siksa api neraka, tuan-tuan. Ya, para sahabat dan juga Ummu Habibah yang mendengar hadis ini, bila dia mendengar hadis ini terus diamalkan sampai mati. Ketika Ummu Habibah mendengar hadis ini, Ummu Habibah terus amalkannya sampai meninggal dunia. Kerana kelebihannya, tuan-tuan, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya. Jadi kata ulama, untuk sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudahnya ada kaifiatnya, ada kaedahnya, ya, yaitu sembahyang sunat sebelum zuhur, ya, 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur itu adalah sunat muakkadah, 2 rakaat sebelum zuhur. Adapun 2 rakaat sebelum zuhur lagi, yang tadi kan 4 rakaat, kan kita kan solat 4 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur itu sunat muakkad yang sangat dituntut, dan 2 rakaat juga sebelum zuhur adalah sunat ghairi muakkad, sunat yang biasa, tidaklah sangat dituntut. Tetapi kalau kita mengerjakannya 4 rakaat dan selepas itu pun 4 rakaat, maka diharamkan jasad kita ini daripada masuk neraka. Diharamkan, tuan-tuan. Masya Allah. Ini saja satu amalan pun kita amalkan sungguh-sungguh pun sudah Allah haramkan. Betapa lagi sembahyang sunat yang lain. Banyak lagi ni kelebihan sembahyang sunat yang lain. Kita cuma ceritakan pada malam ini, insya-Allah ini sahaja. Kalau ada masa kita tambah lagi yang lain. Ya, kaifiatnya kata ulama, pertama niat.
Kita belajarlah malam ni, insya-Allah. Mungkin ada yang sudah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu, anggaplah sebagai ilmu baru, ya. Niatnya untuk sembahyang sunat sebelum zuhur yang muakkad. Yang muakkad dia ada dua rakaat yang muakkad dan 2 rakaat yang ghairu muakkad. Maknanya 2 rakaat yang sangat dituntut dan 2 rakaat yang tidak sangat dituntut, ghairu muakkad. Niatnya usalli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Ya, itu niatnya. Usalli sunnataz zuhri raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Maknanya saja aku sembahyang sunat 2 rakaat sebelum zuhur kerana Allah Ta'ala. Ini yang muakkad. Yang tidak muakkad, kata para alim ulama, tidak perlu sebut qabliyah. Tidak perlu. Yang sebut qabliyah kepada yang muakkad saja, ya. Yang tidak muakkad niatnya usalli sunnataz zuhri raka'atan lillahi ta'ala. Tidak sebut qabliyah. Ya, usalli sunnatuz zuhri raka'atan lillahi ta'ala. Tidak perlu sebut qabliyah. Batuk tuan-tuan. Jadi caranya kita kerjakan 2 rakaat. Seperti sembahyang subuh 2 rakaat, salam, bangun lagi buat 2 rakaat. Untuk ini. Tapi ada juga kata ulama, boleh juga sekali 4 rakaat, 1 salam pun boleh. 4 rakaat 1 salam pun boleh. Tapi yang lebih afdal ialah 2 rakaat 2 rakaat. Bermakna 4 rakaat 2 salam. 2 rakaat beri salam, bangun lagi 2 rakaat beri salam. Jadi kalau orang sembahyang di masjid, contoh kan selepas azan zuhur kan biasa Bilal akan qamat dalam lebih kurang 8 minit. Kebiasaan Bilal akan qamat dalam lebih kurang 8 minit. Jadi sempat kita mengerjakan azan saya Bilal, terus kita sembahyang. Kalau di masjid lah, ya, 2 rakaat sempat. Kita sembahyang sunat pun paling lama pun 2 minit, 3 minit satu kan, 2 minit begitu, ya. Bacaannya kata ulama, ya, untuk rakaat yang pertama kita boleh baca surah Al-Kafirun. Rakaat pertama selepas Al-Fatihah boleh baca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua selepas surah Al-Fatihah baca surah Al-Ikhlas. Andai katalah contohlah surah Al-Kafirun tidak hafal, surah Al-Ikhlas pun tidak hafal, tidak baca pun tidak apa, sebab sunat saja. Tapi lebih afdal kita baca, ya, lebih utama kita baca selepas Al-Fatihah surah Al-Kafirun dan selepas Al-Fatihah pada rakaat kedua surah Al-Ikhlas, ya. Kemudian selepas kita tu beri salam balik. Selepas kita beri salam, selesai 2 rakaat kita beri salam, kita bangun balik 2 rakaat dengan niatnya usalli sunnataz zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tidak perlu qabliyah lagi kepada yang kedua ni. Yang pertama saja kata ulama, sebab dia tidak muakkad, dia cuma ghairi muakkad. Kemudian selepas kita sembahyang zuhur, ya, maka sama juga, ya, selepas sembahyang zuhur kita sembahyang sunat ghairi muakkad dan juga sembahyang sunat muakkad ba'diyah. Selepas sembahyang zuhur kita buat 4 rakaat lagi. Yang pertama sama juga niatnya usalli sunatan zuhri raka'atani ba'diyatan lillahi ta'ala, 2 rakaat. Kita pun beri salam, assalamualaikum, bangun lagi kita buat lagi usalli sunatan zuhri raka'atani lillahi ta'ala untuk rakaat yang kedua seterusnya. Jadi bermakna sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat, ya, kita buat 2-2. Maknanya 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Maka siapa yang mengamalkan ni, seperti mana hadis yang kita baca tadi, diharamkan oleh Allah jasadnya daripada masuk api neraka. Diharamkan, subhanallah, ya. Hebat tuan-tuan. Banyak sudah yang lupa kadang-kadang, terutama yang sembahyang di rumah lah. Terus terang kita katakan kan, sembahyang di rumah terus sembahyang fardu saja. Tapi selain di masjid, alhamdulillah di masjid ni ada dorongan. Tengok kawan-kawan sembahyang, kita pun bersemangat untuk sembahyang, kan. Tapi di rumah kadang-kadang ujian,
Kita setakat sembahyang fardu saja sunat terbiar. Sebab itu yang afdalnya kalau mampulah, terutama kaum Adam lah, kaum bapak sembahyang di masjid yang afdal. Tapi kalau ada masalah keuzuran ke apakah, bolehlah sembahyang di rumah, kan? Itu kelebihan tuan-tuan. Okey. 24 jam iblis menggoda kita, tak henti-henti tanpa kita sedar. Sedangkan kita beribadah kepada Allah 1 jam berapa minit? 1 jam berapa minit pula? Sehari berapa minit? Kita beribadah kepada Allah sehari berapa minit? Sembahyang fardu contoh zuhur 5 minit, asar 5 minit, maghrib 5 minit, isyak 5 minit, subuh 5 minit, kali 5 25 minit. Sedangkan iblis menggoda kita 24 jam tanpa henti. Masya Allah. Ya tuan-tuan. Jadi beginilah ceritanya. Satu amalan, kita kembali pada tadi, amalan sunat yang saya sebutkan tadi, amalan yang mendapat menjadi kita pendinding diri kita daripada masuk neraka. Siapa yang mengamalkan ini istiqamah, insya-Allah dirinya akan terhindar daripada masuk ke dalam jurang api neraka. Dan yang kedua, pengajarannya adalah hendaklah kita belajar ilmu pengetahuan supaya kita tidak terpesong, ataupun supaya kita ni tahu apa yang kita amal itu kita tahu. Beramal dengan cara datang ke majlis kuliah, datang ke majlis fardu ain, datang tempat-tempat belajar. Selagi hayat di kandung badan, selagi umur masih ada, tuan-tuan, jangan putus asa. Kerana menuntut ilmu itu daripada buayan hingga ke liang lahat. Kita ni menuntut ilmu tuan-tuan daripada buayan hingga ke liang lahat. Ya, daripada kita dibuai, ibu kita kan membuai, dan sampai kita ke liang lahat diajarkan kita lagi. Kenapa? Diajarkan kita dengan talqin. Wahai hamba Allah, sekarang kamu berada di alam barzah, ingatlah janji Allah. Semua tu diajar kita tuan-tuan. Bukan artinya kita umur sudah 60 tahun, aku tak mau belajar, aku sudah tua. Tak boleh. Kita kena belajar juga, ya. Belajar sampai kita meninggal dunia. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu wajib ke atas orang Islam, laki-laki dan perempuan, wajib menuntut ilmu itu. Sangat wajib, terutama ilmu apa? Ilmu yang dapat menghampirkan diri kita kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah SWT. Itu yang dikatakan, itu yang dimaksudkan. Pelan-pelan lah, bukan makna belajar hari ini terus jadi pandai, tidak. Perlahan-lahan kita belajar, ya. Kemudian kita beramal dengan amalan yang kita telah ketahui. Seperti tadi, kelebihan sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat dan selepas zuhur 4 rakaat, ya. Jadi saya rasa cukup setakat itu untuk malam ni. InsyaAllah yang benar itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah dan silap itu tentulah datang daripada kelemahan saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya terkasar bahasa dan tersilap kata. Mudah-mudahan kita selamat di dunia dan kita selamat di akhirat. Ya, kita sudahi dengan membaca doa tasbih kifarah dan suratul asri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.